Jadi nak bicara pula hak terkandung di bawah apa dibawa datang oleh Rasul, dibicara berkaitan dengan malaikah dan wajib i'tiqad, wajib percaya dan berpegang putuh di hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikah. Malaikah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil hadis Jibril AS tadi, dengan dalil amanah Rasul tadilah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun, tiap-tiap daripada rasul dan orang mukmin, kullun amana billah, ini rasul-rasul dan tiap-tiap orang beriman dengan Allah, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat, wa kutubihi, beriman dengan kitab, wa rusulih. Tu waktu wa kutubihi, wa malaikatihi, itu dalil ayat Al-Quran. Ada bagi Allah malaikah. Tolak malaikah, kafir lalulah. Tolak adanya malaikah, tu kafir. Jadi malaikah ni jisim malaikah ni jisim yang latif dia panggil. Jisim yang halus dia panggil jisim nuraniyah. Jisim yang latifah, yang nuraniyah, yang dibangsakan kepada nur. Jisim yang halus, yang mana? Yang ruwa pandai ni. Dia jisim ni macam kita, jisim yang kasif, jisim yang tebal, jisim yang bertongkol. Adapun malaikah jisim yang halus. Jisim yang halus ni dia ruwa, pandai ruwa. Dia boleh pergi tidak terhalang oleh dinding ke oleh apa-apa. Itu jisim yang halus. Adapun kita ni jisim yang kasif, jisim yang kasar. Kalau dinding kita tak boleh nak langgar. Hak katung tu boleh lah. Hak tengok katung tu, katung pitu ke dinding ke tiang ke dia boleh tembus belaka. Jadi kita ni jisim yang kasih dia panggil. Adapun malaikah, jin apa semua itu, syaitan dia panggil jisim yang halus. Jisim yang halus, yang ruwa, yang boleh pergi mana-mana tempat walaupun terhalang dengan dinding sekalipun. Walaupun terhalang ada dinding, tetap boleh masuk. Sama dengan jin, sama dengan syaitan lah. Cuma jin ni jisim yang halus, yang dijadikan daripada api. Jismun latifatun nariyatun, yang dibangsakan kepada api. Hak malaikah ni jismun latifatun, ajsamun latifatun nuraniyatun. Jisim yang halus yang dibangsakan daripada nur. Itu malaikah. Tapi sama-sama jisim yang halus, yang ruwa pada ni. Jin, syaitan, kita boleh tutup itu. Tutup itu rapat, syaitan tak masuk dah rumah kita. Gitu. Tu wak kota molek wak kota molek, tutup molek, tak masuk dah jin, syaitan pun tak masuk dah, iblis pun tak masuk dah, kita tutup rapat dah. Tak ada lubang sikit abuk pun. Dah. Dia jisim yang halus, yang ruwa, yang boleh pergi mana-mana tempat. Kalau macam kita ni tak boleh. Kalau tempat tu kosong, kita boleh pergilah. Dan mereka itu malaikah, beberapa hamba Allah. Dimulai dengan hamba Allah. Dimulai dengan hamba Allah. Ni comel kitab ni. Ibadur Rahman, malaikah ni. Hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Jadi dia panggil hamba Allah. Ini akidah kita. Malaikah adalah hamba Allah.
Jangan kita faham seperti malaikat ini adalah pembantu, penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba. Allah Rabb, Tuan. Malaikat adalah hamba kepada Allah. Jadi malaikat pun hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hamba. Lepas tu kita pun hamba. Oh, jadi sama-sama lemah lah. Dan memanglah hamba lemah. Lepas tu yang kuasa, yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Atau akidah kita. Yalah, walaupun malaikat Nabi sallam kita ni hamba Allah, tapi Allah letak upaya pada malaikat. Allah letak upaya pada malaikat ni. Malaikat boleh terbangkan bukit. Malaikat boleh macam malaikat ni Israfil boleh tiup segala hancur. Kuat tu malaikat tu. Malaikat Jibril pula ada 600 sayap. Rupa asal dia, satu sayap pun penuh dah dunia kita ni. Pandai ni. Mana apa ni? Besarnya malaikat. Tuan letak upaya sungguh-sungguh malaikat ni. Itu hanya pada zahir. Pada batin hakiki, hamba Allah yang lemah. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kitab ni mula dengan hamba. Kita duk ngaji masa budak-budak, mulai dengan tugas. Kita duk belajar masa budak-budak, bicara malaikat ni bicaranya mulai dengan tugas. Jibril menurunkan wahyu. Mana kita mulai bicara dengan tugas. Kita tak bicara berdahulunya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita kenal Allah molek-molek, maka malaikat ni macam mana? Hamba Allah. Hamba Allah. Biar duk kemah lagi tu. Tapi kalau tak tekan molek mengenal Allah Subhanahu wa taala, terus hanya tekan berkaitan dengan tugas malaikat, terkadang boleh difahami. Kalau tak ngaji molek, malaikat ni dia ada power yang tersendiri, yang mana dia seolah-olahnya membantu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Atau punah awal-awal. Ada ni. Ajar tugas malaikat, ajarlah. Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Kemudian ditugaskan untuk menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Malaikat Mikail, cerita je lah. Kalau Israel kok tugas dia kita maklum lah. Israel ni dok ingat tugas hak lain pun, Israel kita ingat. Israel kita ingat lah. Israel ni hak lain tak ingat tugas. Tugas Israel tak ingat. Nak mati dah tu. Nak mati dah tu. Kalau tugas Israel tak ingat, nak mati lah. Tu ingat sangat lah. Mikail tiup sangkakala. Kita tahulah. Tugas Mikail tiup sangkakala. Tugas malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Munkar nakir tu di alam barzah. Itu bicara tugas-tugas. Tapi itu bukan hakiki dia begitu. Hakikinya malaikat hamba Allah yang lemah. Pandai ni. Apa yang berlaku? Turun wahyu, perbuatan Allah. Turun hujan, turun rezeki, perbuatan Allah. Tiupkan ruh, cabutkan ruh, perbuatan Allah. Allah kan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup ia Allah, dan memati ia Allah. Allah yang menghidup, Allah yang memati.
Bukan malaikat yang tiupkan roh. Bukan malaikat yang cabutkan roh, menghidup memati. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Ada ni. Wa yarzuqu man yasha. Yang rezeki ia Allah akan mereka yang ia kehendak. Siapa yang rezeki? Ar-Razzaq. Yang rezeki Allah Ta'ala. Bukan malaikat Mikail. Itu hakiki. Ni pegangan ni. Itu permulaan agama tu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nak masuk pada bicara malaikat. Hamba Allah ni. Tugas-tugas malaikat tu kita ceritalah. Tugas malaikat kita cerita molek lah. Tapi kena ingat. Apa yang berlaku kesemuanya. Keesaan Allah pada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Wa imam makhluk tu sebesar-besar makhluk sekalipun, iaitu para malaikat, tidak ada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak tanam permulaan agama. Hak ni pun dak letak molek, tak jumpa macam-macam lah orangnya. Dia faham tugas malaikat tu tugas hakiki. Memang Jibril lah yang menurunkan wahyu. Memang Mikail lah yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Ada ni. Memang Israel lah yang mencabutkan ruh, yang mematikan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Tu kan? Siapa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maksud ayat tu Israel yang mematikan. Tapi tadi yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah, wa yumit, dan memati oleh Allah. Lepas tu ayat tu Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maksud ayat tu Israel yang mematikan. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Macam dua ayat ni macam dok selari ni jadi macam bercanggah ni. Tak bercanggah. Ayat Al-Quran mustahil bercanggah. Dah yuhyi wa yumit, Allah menghidup mati, itu hakiki. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, itu pada zahir. Mereka Israel mari cabut nyawa, matilah. Itu pada zahir. Pada ni. Pada zahir lagi matinya kerana begiang. Itu pada zahir juga. Pada zahir kok. Kiam juga kritikal dah lah. Mana adat kata kok 50-50 dah lah. Dia panggil berlaku keajaiban. Molek-molek ada tak mati. Pada zahirnya doktor yang usaha. Tu pada zahir. Kita pun cakap lah, Allah doktor bijak sungguhlah, terima kasih sungguh-sungguhlah ke doktor. Mana kok Allah adat kata kok mati dah, tapi tak mati. Memang bijak sungguhlah doktor. Asbab zahir tak ada salah pun. Pada ni asbab zahir je. Asbab zahir macam kita katalah, Israel mai cabut nyawa mati. Israel bekas ke? Tak, pada zahir tak ada salah. Ada ni. Tak ada salah. Ada orang dia dak sedar tu macam mati dah. Masih dak sedar. Memang adat kata kok tapi cepat sebab dapat rawatan istimewa sikitlah. Sebab orang berkenaan dapat rawatan istimewa sikit. Doktor-doktor pun doktor yang pakar-pakar pun semua selamat dia. Tapi dia masih dak sedar tu macam mati dah lah. Macam masuk alam barzah dah. Lepas sehat tu nak bertaubat ni. Nak belajar, nak buat amal, ni. Mula-mula. Mari ni. Mari apa ni? Mari semangat ah. Tak ada apa-apa lekok, hilang. Balik asal.
Sungguh. Tak ada apa-apa lekok Ustaz saya nak belajar ni. Saya dulu tak belajar ni. Ustaz saya nak belajar betul-betul ni. Tuan beri peluang kedua ke saya ni. Ada kata mati dah ni. Masa saya dah sedar tu rasa macam mati dah. Memang Tuhan beri peluang kedua nak belajar sungguh-sungguh lah. Tak ada apa lepas tu nya. Sekejap je. Tak ada apa lekok. Balik asap. Macam ni. Macam hak orang atas pokoknya tu lah. Cerita tu kan. Tengah angin kuat tu. Ya Allah. Selamat ya Allah. Kalau selamat je bergang-bergang. Siapa ke bawah? Dah ingat mula dah ke Tuhan. Atas tu je. Gitu je. Tapi nak ceritanya. Apa yang kita kata tu. Asbab sahaja. Pegangan di sini dah ni. Ada ni. Tapi macam mana kalau dia tak faham? Dia hanya berfahaman. Tugas malaikat. Tugas malaikat. Akhirnya tugas hakiki. Tak ada permulaan agama. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Rasul. Tak ada permulaan agama. Situ. Tapi kitab Faridah ni comel ni. Dimulai dengan. Dan mereka itu. Beberapa hamba Allah Ta'ala hamba. Allah Tuhan. Hamba yang lemah. Ada ni. Tapi percakapan sebab kita sentiasalah. Muka nakir. Malik Ridwan. Itu hak cakapan kita. Tak ada apa-apa lah. Malik Ridwan itu kita cerita. Tapi hakikinya. Keesaan Allah. Pada perbuatan. Oh ni kena tekan ni. Saya jumpa macam-macam lah. Hak belajar sangat dah. Tiba-tiba dia berpegang tugas malaikat yang diingapa masa budak-budak. Tugas hakiki. Allah suruh tugas pada malaikat. Seolah-olah malaikat ni meringankan pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah boleh rehat barangkali. Gitulah bro. Maksud dia ke macam mana? Jadi begitulah seolah-olahnya. Dah macam kita kan. Kalau kita ada pembantu kan. Hak atas tu buat apa? Tidur je. Ada benda Dah semua orang buat belaka. Semua orang buat belaka. Hasil boleh ke dia lah. Hak tukang buat tu bolehlah. Bolehlah gaji dia tu. Tapi tuan asalnya tidur je. Ke mana? Sebab dia banyak petugas ni. Jadi Allah semuanya ada petugas belaka dah. Jadi malaikat ni lah yang menjalankan kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Mana sifat istighna, sifat iftikar Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada la ilaha illallah. Di akidah, di mulut banyak. Tapi tak ada nilai. Sebab tak ada di akidah. Ini penekanan bab pegangan ni. Simple sahaja. Tapi kalau kita tidak ditekan berkaitan dengan permulaan agama akad di 50. Kita hanya ditekankan tugas malaikat semata-mata. Boleh bawa kepada salah pegangan. Sebab kita nak bicara bab malaikat. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini kewajipan atas kita mukallaf. Orang yang balik berakal. Inilah ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar pada anak-anak kita. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Barulah pergi kepada malaikat. Apa semua. Mengenal Allah, mengenal Rasul lah dahulu. Lepas tu pergi pada beriman malaikat. Ceritalah tugas malaikat. Tak cerita tugas malaikat. Tugas malaikat tu semua berdalilkan ayat Al-Quran. Ceritalah tugas malaikat. Tapi permulaannya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersifat dengan istighna iftikar tu dulu. Bukan semata-mata bicara bab tugas malaikat. Ada ni. Memang itu cakapan kitanya. Memang kalau kita tengok Israel lah sama-samanya. Hak nasyid tu kan. Bila Israel tu. Itulah sama-samanya.
Badan ni. Israel yang cabut nyawa mati. Memang kita berpegang. Sebab Quran yang kata, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kita kena berpegang ayat tu. Tak boleh tolak ayat tu, wajib berpegang. Jadi malaikat Israel matikan pada zahir. Berpeganglah. Tapi pada zahir. Pada batin hakikinya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa boleh sampai masa mati. Allah yang matikan. Ada ni. Ayat qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, maksudnya malaikat Israel matikan, kita wajib berpegang ayat Al-Quran. Tapi itu hanya pada zahir. Pada hakikinya, dan mereka itu malaikat, beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat, sebab mereka maksum. Para malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak derhaka mereka itu akan Allah, akan barang yang diperintah oleh Allah akan mereka, dan mereka melakukan akan sekalian yang diperintah akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.